Baik, terima kasih saudara penonton. Kepada yang baru buka, kita baru saja lebih kurang 10 minit bersiaran. Terima kasih kerana memilih TV1 dan terima kasih kerana menjadikan Forum Perdana Ehwal Islam sebagai tetap di hati anda. Terima kasih banyak-banyak. Kita masih lagi bersiaran membicarakan wasiat terakhir. Wasiat terakhir yang diberikan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita, iaitu Al-Quran dan sunnahnya. Jadi forum pada malam ni saya nak maklumkan sekali lagi dianjurkan oleh Arwah Nur Yapim, PIBG SMK Taman Tasik Ampang. Terima kasih banyak-banyak. Saya nak terus pergi kepada Ustaz Muhammad Kazim. Kalau rasa nak menyanyi, bagi tahulah ya, supaya kita boleh standby. Baik, Ustaz, kita melihat bahawa Al-Quran ni banyak memberikan kita pengajaran ya. Dalam Al-Quran itu banyak cerita dah, yang kebaikan, yang keburukan, semua dah cerita tentang umat-umat terdahulu, bagaimana kaum Nabi Lut dimusnahkan. Tapi kita ni macam tak ambil peduli. Kenapa kita semakin jauh daripada Al-Quran? Kita masih lagi dengan sibuk LGBT, sedangkan dalam Al-Quran dah jelas benda tu memang cukup haram dan tak boleh diterima. Jadi pada pandangan Ustaz tentang perkara berkaitan dengan orang dah macam dah lupakan Al-Quran ni, Ustaz. Baik, kalau kita melihat tentang keadaan atau fenomena masyarakat, sebenarnya Al-Quran ini pada peringkat awal diturunkan di Mekah pun sudah wujud penentangan. Macam-macam orang kata pada Nabi SAW. Ada yang kata bahawa ayat Al-Quran ini merupakan sihir, sihrun mubin, sihir yang nyata. Yang kedua, apabila dibacakan Al-Quran di zaman Nabi SAW, bila Nabi berceramah, bila Nabi memberikan tunjuk ajar, dibacakan ayat Al-Quran, dalam masa yang sama orang-orang yang tidak suka pada Nabi, tidak suka kepada Al-Quran, mereka menganjurkan pada satu benda yang lain untuk menandingi bacaan Nabi SAW. Yang ketiganya, kita boleh lihat di zaman Nabi Muhammad SAW telah ada usaha-usaha untuk membuat satu ayat yang lain daripada Al-Quran, mengatakan bahawa syair ini lebih baik daripada Al-Quran, sehingga Allah Ta'ala mencabar mereka, in kuntum, ya, kalau kamu semua ni fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Sehingga Allah mencabar mereka. Kalau kamu mengatakan bahawa Al-Quran ini adalah buatan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah cabar mereka. Kamu buatkan, datangkan satu surah, satu ayat yang serupa dengan Al-Quran, kalau kamu orang yang betul. Sampai Nabi kata minta bantuan daripada orang-orang yang hebat di kalangan kamu. Bermakna tuan-tuan, daripada zaman Nabi Muhammad telah wujud kerosakan-kerosakan seperti itu. Maknanya tidak hairan kerosakan seperti itu akan berlangsung pada hari ini. Akan wujudnya golongan yang mengatakan bahawa Al-Quran tidak boleh pakai, Al-Quran hanya pakai sesuai di zaman Rasulullah. Akan wujudnya golongan yang mengatakan apa ini Quran, Quran ini cerita untuk apa, nak maju apa. Dalam Quran tidak ada cerita tentang lebuh raya, dalam Quran tidak ada cerita tentang kemajuan. Akhirnya satu pihak lagi beranggapan bahawa Al-Quran tidak memajukan. Yang ketiganya, kita lihat bahawa di zaman dulu orang menentang Islam, menentang Al-Quran dengan diwujudkan satu keadaan yang lebih menyeronokkan. Maka begitulah juga yang berlaku pada hari ini. Bila sebut tentang Al-Quran, mereka kata tidak seronok. Maka akan diwujudkan macam-macam benda untuk menyeronokkan manusia supaya lalai dan lari daripada Quran. Maka sebab itu tuan-tuan, kita kena ingat. Kita kena ingat bahawa menjadi tanggungjawab kita, menjadi tanggungjawab kepada kita untuk menarik semula, menjadikan orang berminat dengan Al-Quran, menjadikan orang meyakini Al-Quran, dan menjadikan bahawa Al-Quran ini rapat dengan kita, menjadi rapat dengan anak-anak kita. Jangan sampai apabila benda yang terang-terang telah haram oleh Allah di dalam Al-Quran diharamkan, hari ini manusia terang-terang berani mencabarnya. Di antara yang terbarunya ialah LGBT ini. Terang-terang Allah Ta'ala menyebutkan bahawa akibat daripada pelakuan liwat, akibat daripada pelakuan homoseks, umat Nabi Lut diterbalikkan buminya. Bukan setakat diterbaliknya, dihujan dengan batu, sehinggalah menjadi kawasan yang paling rendah dalam dunia, dan tidak wujud sebarang binatang, sebarang tumbuhan di dalamnya, menjadi laut yang mati. Tapi manusia tidak takut, tuan-tuan. Hari ini kita terkejut apabila melihat ada orang Islam yang membuka laman Facebook untuk mencari orang gay. Dalam tempoh setengah jam, beratus orang mendaftarkan dia. Sedangkan mereka telah mendengar bahawa akibat daripada liwat, akibat daripada seks songsang boleh mendatangkan kemurkaan yang maha hebat daripada Allah. Sehinggalah dalam riwayat menyebutkan bahawa ketika umat Nabi Lut nak dihancurkan buminya, buminya itu diangkat sampailah
awan yang berpokok di bumi, malaikat di langit boleh dengar. Bayangkan tuan-tuan, kemudian dihempaskan bumi itu. Sangat menakutkan tuan-tuan. Begitulah apabila manusia sekadar membaca Al-Quran tetapi tidak mengamalkan dia. Rubbama ayuqra'ul Quran wa yal Quranu yal'inuh. Banyak orang baca Quran tetapi Al-Quran melaknat kepada dia. Kerana apa? Sekadar membaca tetapi tidak menjadi inzar, menjadi peringatan kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ingat ni lagu-lagu Wing ni ustaz ni. Lagu Wing kan? Mulia di balas syurga, dosakan sengsara, itu hukum karma. Nak tarik tak boleh. Tuan-tuan nampak tu, mulia di balas syurga, dosakan sengsara. Benda ini disebut sebagai nazir, bashir. Nazirun wa bashirun. Dalam Quran sebut, kalau kamu buat jahat, ini balasan dia. Kalau kamu buat baik, ini balasan dia. Tuan-tuan, ingatlah, setiap satu benda jahat yang kita buat, lambat laun Allah akan turunkan bala pada kita. Setiap satu benda baik yang kita buat, lambat laun Allah turunkan rahmat kepada kita. Marilah kita berpegang kepada Al-Quran. Mudah-mudahan selamat di dunia dan di akhirat. Baik, terima kasih Ustaz Datuk. Saya nak panjangkan untuk bicara ni. Jadi Dok kata tadi berbagai-bagai benda yang tak nak ikut dengan Al-Quran semua Dok petikai. Bagaimana resepi yang terbaik untuk kita jadikan Al-Quran ni Datuk perlembagaan hidup kita? Ya, kita ada perlembagaan itu untuk kehidupan muamalat kita dalam mentadbir dunia ini. Jadi janji kita dengan Allah bagaimana Datuk? Kalau kita di parlimen ni kita memang ada buku perlembagaan ya Rizal. Tapi dalam hidup pun kita kena ada perlembagaan. Bagaimana nak jadikan Al-Quran ni sebagai panduan. Kalau di parlimen tu, perlembagaan itulah memandu kita apa yang kita nak bercakap, bagaimana kita nak beretika. Maka dalam kehidupan manusia, Al-Quran itulah yang menjadi perlembagaan. Tetapi sayangnya Nabi SAW pernah merintih di dalam Al-Quran. Inna qaumi ittakhazu hadzal qur'ana mahjura, bahawa kaum aku besok tak akan jadikan Quran ini sebagai perlembagaan, tetapi mereka jadikan Al-Quran ini sebagai Panadol. Bila sakit baru cari Al-Quran, bila mati baru cari Al-Quran. Ketika tu budak-budak tahfiz lakulah berbenarnya nak baca Al-Quran sampai habis. Tahfiz ustaz pun laku. Carilah kaset-kaset dan CD bila ada kematian. Dan bila kita nak ambil barakah, kononnya nak mulakan majlis, kita carilah qari'-qari'ah buka majlis baca Quran saja. Lepas daripada tu majlis tu ikut perlembagaan Quran ke tidak ke, kita tak peduli. Yang penting masa buka saja. Al-Quran juga nak jadi tangkal dalam kehidupan. Sebab itu ada sekecil-kecil Al-Quran gantung dalam kereta. Quran kecil ni nak buat apa ni Ustaz Rizal? Baca pun tak nampak. Tapi dia buat berkat, beli dekat Mekah tu. Made in China, gantung dalam kereta. Kalau nak accident pun dia kata tak jadi. Buat azimat. Sebab itu tulis besar-besar ayat 1000 dinar gantung di dinding. Supaya laku kalau berniaga. Supaya rezeki jadi bertambah. Ya, begitu juga bila anak nak masuk periksa. Sibuklah kita cari orang masjid untuk baca Yasin. Maka ketika tu kita teringatlah pada Al-Quran. Begitu juga kalau suami tambah cawangan. Kita cari macam mana ayat Quran nak pengikat kasih balik ini. Itu dia yang kita gunakan Al-Quran dalam kehidupan kita. Ya, dah lebih teruk lagi yang malas nak baca Al-Quran, tak pernah buka Al-Quran, tak nak kaji Al-Quran, beli sajalah air yang orang dah jampi Quran. Beli ajalah buah kismis yang dah orang lain baca Al-Quran. Kita tak payah baca. Apa orang baca, itulah kita makan. Kita makan, kita jadilah orang Islam yang baik. Ini yang menyebabkan Nabi kata kita dah tinggal Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu sebagai satu sistem, manhaj kehidupan kita. Yang pertamanya, nak jadi hidayah dalam kehidupan kita. Yang keduanya, bagaimana nak membentuk pribadi kita. Al-Quran mengajar kita macam mana sikap kita sesama Islam. Apa yang kita nak buat? Boleh ke nak caci maki? Boleh ke nak tuduh orang ni sembarangan? Boleh ke nak memfitnah orang lain? Al-Quran juga mengajar kita sebagai perlembagaan hidup. Bagaimana sikap kita dengan harta? Jangan takut nak belanja. Sebab ini bukan harta kamu. Harta ini Allah pinjamkan kepada kamu saja. Kena belanja. Uniknya harta ni, lagi belanja, lagi Allah tambah, lagi dibelanjakan, lagi malaikat mendoakan. Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa a'ti mumsikan
talafan. Jadikan pada yang belanja tu ganti banyak. Yang tak nak belanja tu jadikan hartanya makin lama makin lagi kurang. Tapi kenapa tak nak jadi perlembagaan yang disebut dalam ayat ya ayyuhallazina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi war rasul. Kenapa tak boleh jadi balik kepada Allah dan Rasul jadi perlembagaan? Sebab kita tidak jujur dalam kita benar-benar menjadikan Al-Quran ini sebagai satu panduan hidup kita. Saya tertarik tadi bila Ustaz Kazim sebut buat amalan yang baik yang dalam Al-Quran disebut wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan pada kamu ni buat kerja tak betul ni, yang mana yang Tuhan haram kamu halalkan, dan sebaliknya mereka menjawab kami buat yang elok ni, kami buat amal yang baik. Jadi nak kena kenal Quranlah yang mengajar kita memisahkan apa yang saleh, apa yang fasid, apa yang mungkar, apa yang ma'ruf, supaya kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk dalam kehidupan. Baik, terima kasih Datuk tu tadi. Datuk tak nak menyanyi pula ke? Saya bagi Ustaz dah jalan nyanyi. Ustaz Kazim tadi Ustaz nyanyi lagu Wing kan? Ya. Wing tadi bawa dia SMS saya, dia kata dia tertarik lah. Boleh join grup. InsyaAllah boleh. Boleh. Jadi saudara penonton, itu tadi perbincangan kita. Cukup hebat Al-Quran itu yang patut dijadikan panduan dalam hidup kita, yang kita patut jadikan perlembagaan. Kerana daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, hati manusia akan berkarat seperti besi yang dikaratkan oleh air. Apakah cara untuk menjadikan hati bersinar semula? Katanya, dengan banyak mengingati mati dan membaca Al-Quran. Jumpa lagi seketika nanti.